Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam madani, salam sehati, sejiwa dan segaya. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan bagi seminar penyelidikan pendidikan peringkat kebangsaan Zon Sabah tahun 2023 dengan artikel kami yang bertajuk Singa, aplikasi dalam memperbaiki kemahiran menyambung huruf Nga bagi murid tahun 3. Artikel penyelidikan ini telah disediakan oleh kami daripada PISMP Jun 2020, Option Pendidikan Islam. Baiklah, kumpulan kami terdiri daripada diri saya sendiri, Nurifatin Amirah binti Jotidi, dan rakan-rakan saya Siti Nur Saadah binti Firdaus, Ain Azahra binti Anwar, dan Ayu Umayuni binti Bakri. Pensyarah penasihat kami ialah Ustaz Tengku Zairi bin Tengku Abdul Wahab. Isi kandung yang akan saya bentangkan pada hari ini adalah terdiri daripada abstrak, 1.0 pengenalan, 2.0 metodologi, 3.0 dapatan kajian, 4.0 perbincangan, dan 5.0 kesimpulan. Baiklah, pertama sekali, di dalam abstrak kami telah meletakkan pernyataan masalah iaitu murid tahun 3 tidak mahir dalam menyambung huruf tunggal jawi khususnya bagi huruf Nga kerana tidak mengenal bentuk huruf dan bentuk huruf Nga adalah berbeza bagi ketiga-tiga kedudukan. Selain itu, terdapat dua juga objektif kajian bagi penyelidikan kami, iaitu yang pertama, objektifnya menganalisis keberkesanan penggunaan unsur visual dalam kemahiran menyambung huruf bagi bidang jawi, dan yang kedua, meningkatkan kemahiran menyambung huruf Nga di awal, tengah dan hujung menggunakan pengaplikasian Singa. Bagi metodologi kajian pula, kami telah menggunakan penyelidikan kepustakaan iaitu library research dengan kaedah menganalisis dokumen seperti buku, jurnal dan artikel. Akhir sekali, dapatan kajian dalam abstrak, penggunaan bahan bantu mengajar berbentuk visual dapat meningkatkan kemahiran murid dalam menyambung huruf jawi khususnya huruf Nga di awal, tengah dan di hujung. Selain itu, pengkaji juga mencadangkan agar pengaplikasi yang Singa dapat ditingkatkan bagi kajian akan datang dengan menggunakan metodologi kajian yang bersifat lebih praktikal, iaitu seperti kaedah triangulasi data untuk mengatasi masalah penyambungan huruf jawi tunggal dalam kalangan murid. Kelas seterusnya adalah mengenai 1.0 pengenalan iaitu latar belakang kajian. Dalam kandungan pengenalan, para pengkaji telah mengupas sedikit sebanyak mengenai evolusi pembelajaran serta penerapannya dalam pendidikan Islam. Kemajuan teknologi telah menjadi keutamaan dan memudahkan kaedah pengajaran dan pembelajaran dengan menggabungkan penggunaan elemen audio, visual dan teks yang dihasilkan melalui komputer ataupun video. Perubahan mengambil kira aspek teori Howard Gardner tahun 2000 yang mana semua manusia mempunyai kecerdasan yang pelbagai. Begitu juga dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam kini tidak diterapkan dengan konsisten khususnya dalam bidang jawi kerana menganggap ianya hanya memerlukan kepada penerangan dan latihan menulis sahaja. Maka tidak hairanlah jika kemahiran penulisan jawi murid-murid pada masa kini masih berada pada tahap yang membimbangkan. Selanjutnya 2.0 metodologi kajian. Bagi metodologi kajian, kumpulan kami telah menggunakan kajian perpustakaan iaitu menggunakan pengumpulan data secara memperolehi bahan-bahan daripada buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan kajian. Selain itu juga kami juga menggunakan kajian-kajian lepas daripada penyelidikan pelajar tahun akhir pendidikan Islam di IPG Kampus Gaya. Terdapat 3 poin utama yang kami fokuskan dalam metodologi kajian, iaitu yang pertama, penggunaan visual dalam pengajaran mengikut teori pemprosesan maklumat Atkinson dan Sherfin 1968, dan yang kedua, aplikasi 4 warna dalam meningkatkan kemahiran menyambung Nga Muhammad Rizwan 2009, dan yang terakhir, pengajaran berasaskan bahan dalam kemahiran menyambung huruf tunggal jawi Kitun Siti Sarah 2018. Bagi penganalisisan data, pengkaji telah menetapkan bentuk-bentuk yang akan dianalisis dalam kajian ini berpandukan 3 sumber rujukan utama dalam pengumpulan data. Bentuk-bentuk itu adalah seperti yang berikut. Yang pertama, keberkesanan penggunaan unsur visual dalam pengajaran dan pembelajaran. Kedua, perkaitan visual bahan bantu mengajar dengan teori pemprosesan maklumat. Ketiga, aspek yang diperlukan dalam membina bahan bantu mengajar yang menarik sekaligus dapat memperbaiki kemahiran menulis jawi murid. Dan yang terakhir adalah sejauh mana keberkesanan pengaplikasian kaedah Singa dalam meningkatkan kemahiran menyambung huruf Nga di awal, tengah dan hujung menerusi
perkaitannya dengan kajian lepas. Selanjutnya adalah 3.0, yaitu dapatan kajian. Dalam dapatan kajian, 3 persoalan berkaitan tujuan kajian yang telah kami utarakan. Yang pertama, persoalan mengenai keberkesanan penggunaan unsur visual dalam pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, berkaitan visual bahan bantu mengajar dengan teori pemprosesan maklumat. Dan yang ketiga, aspek yang diperlukan dalam membina bahan bantu mengajar yang menarik sekaligus dapat memperbaiki kemahiran menulis jawi murid. Yang pertama, persoalan mengenai keberkesanan penggunaan unsur visual dalam pengajaran dan pembelajaran. Berikut merupakan contoh keberkesanan penggunaan unsur visual dalam pengajaran dan pembelajaran berdasarkan jadual 1 dan jadual 2 tersebut. Persoalan yang kedua adalah perkaitan visual bahan bantu mengajar dengan teori pemprosesan maklumat. Bila tahun 2010 mengatakan bahawa visualisasi dapat mengubah pelajar dari semua peringkat umur serta dapat membantu pelajar melintasi batas. Selain itu juga, Mila juga mengatakan bahawa maklumat yang dikodkan secara verbal dan visual akan lebih kekal lama berbanding hanya pengajaran secara verbal sahaja. Seterusnya, menurut Abdul Rahman 2015 juga, visualisasi dapat menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna. Selain itu, ia juga dapat mengintegrasikan model-model visual dan verbal bersama-sama dengan pengetahuan sedia ada dari ingatan jangka panjang. Poin yang ketiga, aspek yang diperlukan dalam membina bahan bantu mengajar yang menarik sekaligus dapat memperbaiki kemahiran menulis jawi murid. Jadual di bawah adalah berkenaan dengan tahap keberkesanan kaedah pengajaran guru. Pemboleh ubah yang pertama, keberkesanan bahan bantu mengajar BBM adalah pada tahap yang tinggi. Yang kedua, menggalakkan tingkah laku mencari maklum balas sederhana tinggi dan pengalaman pembelajaran pelajar SLT sederhana rendah. Selanjutnya adalah 7 kriteria BBM yang menarik. Yang pertama, BBM hendaklah berkaitan matlamat dan objektif PDP. Yang kedua, BBM juga hendaklah mengandungi idea-idea dan reka bentuk yang asli dan tersendiri. Yang ketiga, BBM juga hendaklah kos yang rendah dan berpatutan. Keempat, disediakan dalam saiz yang sesuai. Kelima, mengandungi nilai-nilai murni yang tinggi. Keenam, BBM hendaklah mengandungi unsur yang berkaitan dengan falsafah pendidikan. Dan yang terakhir, BBM hendaklah mempunyai ketahanan. Seterusnya, 4.0 mengenai perbincangan dalam artikel. Segala poin utama dalam perbincangan adalah hasil daripada dapatan kajian berdasarkan artikel yang kami kaji. Contohnya, perbincangan yang pertama adalah berkisarkan tentang keberkesanan penggunaan unsur visual dalam pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, pencapaian murid dalam mata pelajar sains dengan menggunakan kaedah pembelajaran visual amat memberasakan. Sebagaimana dalam dapatan, terdapat 3 responden telah mendapat pencapaian yang baik. 2 responden lagi mendapat pencapaian yang sederhana. Kindler 1950 mengatakan bahawa alat bantu visual ini dapat membuat pengalaman pembelajaran lebih nyata, tepat dan aktif. Seterusnya adalah perbincangan mengenai perkaitan visual bahan bantu mengajar dengan teori pemprosesan maklumat. Sistem visualisasi dapat memberikan manfaat melalui teori pemprosesan maklumat yang membolehkan murid mengingat dan menghafal sesuatu secara visual. Oleh itu, adalah wajar bagi seorang guru untuk memperbanyakkan penggunaan visual dalam bahan bantu mengajar kerana ia mampu untuk, pertama, dapat merangsang pemikiran murid, kedua, dapat menarik perhatian murid, yang ketiga, dapat membantu murid untuk mengingat sesuatu perkara untuk jangka masa yang panjang. Selanjutnya, perbincangan mengenai aspek yang diperlukan dalam membina bahan bantu mengajar yang menarik sekaligus dapat memperbaiki kemahiran menulis jawi murid. Menurut Ying Leh Ling tahun 2020, terdapat 7 aspek yang perlu ada dalam pembinaan bahan bantu mengajar yang baik dan boleh dikaitkan dengan pengaplikasian SINGA, iaitu pertama, berkait dengan matlamat dan objektif PDP. BBM SINGA bertepatan dengan isi kandungan dalam objektif bidang jawi, iaitu untuk memperbaiki kemahiran menulis jawi murid. Dan yang kedua, menarik perhatian dan menimbulkan minat, yaitu BBM SINGA menggunakan bahan yang berwarna jingga dan berbentuk muka haiwan, yaitu singa. Ketiga, kos yang rendah dan berpatutan. BBM SINGA hanya menggunakan bahan yang mudah untuk didapati dalam kos yang rendah. Selain itu juga, BBM SINGA juga adalah saiz yang relevan kerana ia bersaiz sederhana, besar, nipis, mudah dibawa, digunakan dan mudah disimpan.
Ia juga mempunyai unsur-unsur nilai murni yang tinggi, iaitu BBM Singa tidak mengandungi unsur yang tidak sopan dan mencecaskan nilai murni. Yang keenam, berkaitan dengan falsafah pendidikan kebangsaan. BBM Singa ini dapat menyeimbangkan murid dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani. Yang ketujuh, BBM Singa mempunyai ketahanan, iaitu boleh digunakan secara berulang kali dalam jangka masa yang panjang kerana bahan yang digunakan mempunyai ketahanan yang tinggi. Umumnya, kaedah Singa dilaksanakan melalui 3 peringkat lapisan, iaitu lapisan yang pertama, muka asal Singa. Muka asal Singa itu, dia menunjukkan dan menerangkan visual serta tekstur muka asal Singa yang lengkap dengan mata, hidung dan mulut yang sebenar. Lapisan yang kedua, muka intervensi Singa. Lapisan kedua ini adalah menggantikan lapisan kepada intervensi Singa dan menerangkan dan mengamati persamaan dan perubahan yang berlaku. Akhir sekali, lapisan yang ketiga ialah kuis ringkas, iaitu 3 lapisan. Ngak di depan, ngak di tengah, dan ngak di hujung. Iaitu lapisan ini terdiri daripada 3 soalan pada lapisan yang berlainan yang memerlukan murid untuk menyambung huruf-huruf tunggal yang disediakan. Seterusnya, perbincangan yang terakhir adalah mengenai sejauh mana keberkesanan pengaplikasian kaedah Singa dalam meningkatkan kemahiran menyambung huruf ngak di awal, tengah dan akhir menerusi berkaitan dengan kajian lepas. Setiap lapisan mempunyai fungsi yang berlainan dan setiap daripadanya memuatkan unsur visual sekaligus deria sensori yang lain seperti pendengaran dan sentuhan. Daripada Atkinson dan Sherfin 1968, bahan pengajaran adalah penting sebagai penggerak penggerak pelbagai deria dan akhirnya mewujudkan pembelajaran yang lebih bermakna. Poin yang terakhir adalah 5.0 kesimpulan. Kesimpulan secara keseluruhannya, setiap guru perlulah berani membuat perubahan dan mempunyai kreativiti dan inovasi. Sebagaimana penciptaan kaedah Singa yang menggunakan unsur visual agar dapat menarik minat murid untuk belajar dengan lebih giat lagi. Hal ini demikian kerana penggunaan visual merupakan salah satu strategi yang amat berkesan kepada murid-murid. Ianya juga turut memberi banyak input kepada guru untuk proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Akhir sekali, kaedah Singa mampu memberikan kesan yang positif kepada murid dan juga guru. Sekian saja pembentangan saya daripada wakil kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikut merupakan senarai rujukan yang telah kami gunakan sepanjang proses penyelidikan artikel kami.